Pernah tak terfikir bagaimana wanita zaman dahulu melakukan ujian kehamilan? Kalau tengok filem lama ataupun cerita-cerita lama, kebiasaannya wanita itu akan cek denyut nadi dekat pergelangan tangan, ataupun paling common dia pergi jumpa doktor dekat kawasan dia tu lah kan. Tapi ada cara yang pelik pernah diamalkan oleh wanita zaman dahulu, lagi-lagi sejak zaman Mesir Purba. Mereka kencing ke atas benih bali dan juga gandum, dan sekiranya benih itu bercambah, ia menandakan wanita itu mengandung. Kenapa ada dua benih? So kalau bali yang bercambah, mereka percaya bahawa jantina janin itu adalah lelaki, dan kalau gandum yang bercambah, mereka percaya yang jantina janin itu adalah perempuan. Ujian ini diamalkan buat masa yang lama jugalah, iaitu dalam abad ke-18. Beberapa tahun kemudian, dalam tahun 1960-an, para penyelidik mendapati bahawa ujian ini adalah 70% tepat. Akan tetapi, mereka tak jumpa sebarang significant correlation antara percambahan benih dan juga jantina janin. Apa yang menyebabkan percambahan benih ini berlaku? Mungkin hormon estrogen yang terdapat dalam air kencing wanita mengandung dengan jumlah yang tinggi. So, lama kelamaan, fokus para penyelidik telah berubah arah. Mereka mula fokuskan hormon lain yang terdapat dalam air kencing wanita mengandung, iaitu hormon Human Chorionic Gonadotropin, HCG. Hormon ini juga terdapat dengan jumlah yang tinggi dalam air kencing wanita mengandung. Hormon ini dikeluarkan pada awal fasa pregnancy sebagai persediaan untuk wanita itu menghadapi fasa-fasa mengandung. Pada tahun 1970-an, beberapa penyelidik daripada Germany telah melakukan satu kajian yang dinamakan sebagai AZ test dengan menggunakan tikus betina yang belum matang. So, mereka suntikkan seekor tikus dengan air kencing wanita mengandung dan lagi seekor tikus dengan air kencing wanita yang tak mengandung. Dan pada akhir kajian, mereka mendapati tikus yang disuntikkan dengan air kencing wanita mengandung telah menghadapi ovulasi. Maksudnya ovulasinya akan berlaku dalam badan wanita setiap kali sebelum menstruation period. Hormon yang trigger ovulasinya untuk berlaku adalah luteinizing hormone. Untuk buat ujian ini, seorang wanita itu kena hantar sampel air kencing dia ke lab, dan lab akan buatkan ujian ini. Ia memakan masa dalam 5 hari hingga ke seminggu. Dan untuk seorang wanita, sebanyak 5 ekor tikus akan digunakan. Bila dah dapat keputusan itu akan dipost semula kepada wanita. Selepas ujian menggunakan tikus ini, ada lagi beberapa ujian yang menggunakan haiwan lain telah diwujudkan. Ujian menggunakan arnab dan juga katak. Tetapi ujian menggunakan haiwan ini boleh dikatakan mahal sebab diguna haiwan. Yang kedua, kena post sampel dan kena post semula keputusan. Jadi para penyelidik mula buat research untuk wujudkan satu ujian lebih jimat sikit berbanding dengan yang menggunakan haiwan. So mereka develop sejenis antibody yang boleh recognize molekul HCG. So antibody ni akan melekat pada molekul HCG itulah. Konsep ujiannya macam ni, okey, akan ada sel darah yang dikelilingi antibody HCG, dan sel darah ini akan dicampurkan dalam sampel air kencing. Kalau wanita itu mengandung, sel darah itu akan berkeliaran dalam sampel air kencing. Kalau wanita itu tak mengandung, maksudnya tak ada hormon HCG dalam air kencing dia, sel darah itu akan duduk setempat. Beberapa research lagi yang diwujudkan berdasarkan ujian antibody ini, dan sampai sekarang kita dah ada pregnancy strip test. Satu ujian yang lebih mudah, lebih jimat, lebih cepat, dan above all lebih bersih berbandingkan ujian-ujian yang sebelum ni pernah ada lah.